بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memilih kita untuk sama-sama menghadirkan diri ke kelas pengajian bahasa Arab mingguan kita. Alhamdulillah. Jadi ini adalah kelas pertama bagi tahun 2024. Alhamdulillah. Jadi kita doakan moga-moga tahun baru ini menjadi tahun yang lebih baik bagi kita daripada tahun yang sebelumnya. Kalau ikutkan tarikh hari ini 27 Jamadil Akhir. 27 Jamadil Akhir 1445 Alfun wa arba'umiatin khamsa wa arba'un minal hijrah. Selepas Jamadil Akhir kita dah masuk bulan Rejab, bulan Rejab, dan selepas Rejab kita akan masuk bulan Syaban, dan selepas bulan Syaban kita akan menyambut kita punya tetamu kita, iaitu Ramadan. Jadi sekarang ni kita dah kena mula mempersiapkan diri kita dah untuk menghadapi Ramadan. Jadi dalam tempoh bulan Jamadil Akhir, Rejab, Syaban ni nanti kita akan terima banyak, kita akan terima banyak kematian, banyak berita kematian. Yang mana kalau kita lihat hanya orang-orang yang tertentu yang Allah pilih saja yang akan boleh berjumpa dengan Ramadan. Jadi macam mana kita muhasabah Ramadan kita yang terakhir, yang lepas. Jadi kita doa-doa supaya kita masih lagi kita dapat berjumpa dengan Ramadan akan datang insya-Allah. Jadi sekarang ni adalah kita sedang buat persiapan, persediaan bagaimana kita nak upgrade kita punya solat, upgrade kita punya solat kita seharian kita. 5 waktu, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, asar 4 rakaat, dan akhirnya isyak 4 rakaat. Jadi kita sedang update kita punya skill ataupun kita punya ilmu dalam solat. Kalau dalam kelas lepas kita dah mempelajari tentang bacaan dalam surah Al-Fatihah, itu yang paling penting sekali dalam solat. Seterusnya kita dah pergi kepada doa iftitah, kita dah pergi kepada bacaan rukuk dan sujud, dan pada hari ini insya-Allah kita akan sama-sama menyelusuri ataupun menyingkapi satu bacaan duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Jadi bacaan duduk antara dua sujud ni nampak seperti biasa saja, tapi dia mempunyai hikmah yang besar. Jadi ada beberapa riwayat yang mengatakan bahawa apakah yang Rasulullah baca ketika mana waktu sujud, ketika mana duduk antara dua sujud. Jadi ada beberapa riwayat mengatakan bahawa yang pertama Rasulullah membacakan Rabbighfirli. Yang pertama Rabbighfirli. Yang kedua ada juga riwayat mengatakan Rabbighfirli warhamni. 2. Dan yang seterusnya ada yang penuh Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada yang sampai habis. Jadi meskipun ada perbezaan pendapat ulama ataupun beberapa riwayat yang mengatakan ahli hadis yang mengatakan Rasulullah membaca Rabbighfirli sahaja, ada juga mengatakan Rabbighfirli warhamni wajburni, ada juga mengatakan sampai wa'afini wa'fu anni. Jadi kita nak ambil yang mana sebenarnya? Sebenarnya adalah kita boleh baca mengikut kesesuaian. Semua tu tak salah kalau kita baca. Contoh, kita ambil contoh, kita nak solat sunat 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat. Jadi kita nak segera. Jadi semasa solat sunat 2 rakaat itu kita boleh membaca Rabbighfirli saja. Boleh, tak ada masalah.
Tak dosa, Rabbi Fili. Sebab nanti kita akan tengok macam mana apa ni hikmah kita nak baca Rabbi Fili. Kenapa disebutkan dulu Rabbi Fili? Kenapa tak Rabbi Fili itu dekat akhir? Kenapa duduk dekat depan? Rabbi Fili yang pertama. Jadi kalau kita solat waktu malam, waktunya lebih tenang, kan? Waktunya lebih panjang. Jadi kita boleh baca panjang. Rabbi Fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Jadi ada 8 perkataan yang mana kita akan belajar pada hari ini. Malam ni fokus untuk ni je. 8 perkataan saja. Jadi kalau kita baca betul, kalau kita baca betul dan kita tidak tahu maknanya, apa beza kita dengan budak-budak yang 5 tahun, 6 tahun yang baru belajar baca, bacaan betul sama juga dengan kita. Tak tahu makna. Jadi itulah bezanya kita dengan anak-anak yang kecil yang baru baru nak belajar. Bacaannya betul, kita pun bacaannya betul. Tapi kita berbeza, kita tahu maknanya. Yang pertama, kita iqrar bil lisan, kita tahu, kita sebut dengan yang betul. Yang kedua, kita tasdiq bil qalbi. Yang ini susah. Kita betul-betul menghayati dengan hati. Kita tak boleh menghayati sebenarnya kalau kita tak tahu makna. Kita tak boleh menghayati kalau kita tak faham betul-betul apa sebenarnya yang kita baca tu. Ibarat orang bercakap dengan kawan dia, dengan pasangan hidup dia, dia akan cakap betul-betul kan. So dia akan menghadirkan seluruhnya bila dia bercakap. So sama juga dengan solat. Jadi hari ini kita nak tahu apa perkataan-perkataan tu, dan insya-Allah dengan aplikasi yang kita buat nanti dalam session kita cuba hafal. Dan lepas dia keluar daripada pengajian hari ni, esok solat masa duduk antara dua sujud, kita dah boleh hafal Rabbi Fili, ya Allah ampunkanlah aku, warhamni dan rahmatilah aku, wajburni dan cukupkanlah aku. Yang tu. Masa kita sebut tu kita dah boleh ingat dah waktu. Ingat. Itu baru solat wajib. Belum solat sunat ni, solat duha, kita dengan solat tahajud kita, solat qabliyah dan ba'diyah kita. Masya-Allah. Jadi kita amalkan terus. Ilmu ni memang untuk amalkan, tuan-tuan. Bukan untuk kita simpan sahaja. Sebab itulah saya rasa macam apa benda ilmu yang saya boleh sampaikan. Saya tak pandai ni. Saya pun masih lagi belajar. Tapi ada ilmu saya yang sedikit ni kita boleh sampaikan. Supaya apa yang kita dapat, ilmu kita yang sikit ni kita amalkan terus. Saya tak nak kita belajar banyak lepas tu berat. Allah, macam mana ni? Nak praktikal yang susahnya. Sebab banyak sangat. Okey, kita belajar sikit. Kan? Bermula daripada surah Al-Fatihah tu, lepas surah doa iftitah kan, lepas bacaan sujud dengan rukuk, dan sekarang ni bacaan duduk antara dua sujud. 8 perkataan saja malam ni, insya-Allah. Boleh? 8 perkataan saja. Boleh insya-Allah? Insya-Allah. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada tuan-tuan dan puan yang datang pada hari ini. Betul lah orang kata satu benda yang susah untuk kita nak buat tu adalah disiplin. Disiplin iaitu konsisten. Susah sebenarnya. Sebab itulah Allah lebih menyukai seorang hamba-Nya membuat amal yang kecil berterusan, lebih baik ataupun lebih suka, lebih Allah cintai daripada orang hamba-Nya yang membuat satu amalan yang banyak tapi tidak berterusan. Contoh, kita kalau pergi surau ke masjid kita akan letak duit 50 sen, tak banyak pun 50 sen. Ataupun setiap kali Jumaat kita akan masukkan duit RM1. Itu memang kita konsisten, disiplinkan diri. Itu lebih Allah sukai. Susah pun sebenarnya. Kita amalkan dengan amalan yang sikit saja tapi kita konsisten. Kita berterusan, kita istiqamah. Teruskan je. Susah, memang susah. Orang kata ada, kalau kita nak jadikan satu amal yang baik tu amal kita ataupun tabiat kita ataupun dah jadi sebati dalam kehidupan kita, kita perlu buat selama 40 hari. 40 hari kita buat. Jadi kalau kita nak amalkan Quran kita ni, kita baca setiap hari, maksudnya kita kena baca sekejap. Contoh, 3 minit kita buat Quran, start masa 3 minit, timer 3 minit baca. Hari ni dah habis dah, esok pula, lusa pula. 40 hari, insya-Allah dia akan jadi sebati dalam kehidupan kita. 40 hari, memang 40 hari. Lepas tu kalau orang tabligh, jom keluar 40 hari. InsyaAllah dan kita keluar 40 hari. Yang karkun yang kan. 40 hari, keluar 40 hari. Itu yang paling tinggi lah. Keluar 40 hari. Saya pun pernah keluar juga dulu. 3 hari yang pernah dulu. Ikut pakcik saya. 40 hari pakcik saya ajak, tak boleh haji, nanti
3 hari tu pergi lagi Jumaat Sabtu Ahad, tak masalah ni. Okey, itulah sebagainya. Jadi dengan konsisten kita untuk buat satu amal yang sedikit, yang kecil, moga-moga Allah rahmati, Allah memberkati kelas kita pada malam ini dan pengajian kita pada malam ini, insya-Allah. Dan kita doakan ilmu yang kita belajar ini bermanfaat dan kita boleh amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillah. Jadi kita pergi kepada perkataan yang pertama. Perkataan yang pertama adalah apa yang perkataan pertama? Rabbil firli. Perkataan adalah wahai Tuhan, ampunilah aku. Wahai Tuhan, ampunilah aku. Rabbil firli. Perkataannya adalah Rabbil firli. Perkataannya adalah Rabbil firli. Kat situ. Nampak Rabbil firli. Wahai Tuhan, ampunilah aku. Ini adalah perkataan yang mana kita baca pada awal duduk antara dua sujud. Rabbil firli. Kita baca, kita minta ampun kepada Allah SWT. Memang kita ni manusia memang tak lari daripada kesilapan, memang kita kena sentiasa minta ampun. Kullu bani Adam khata'. Sungguhnya semua umat ataupun Bani Adam itu adalah khata', melakukan kesilapan yang banyak. Wa khairu khata'in tawwabun. Dan sebaik-baik daripada kesilapan yang telah dibuat disertakan dengan ataupun diikuti dengan taubat. Jadi apabila kita dah baca ni Rabbil firli, kita kena ingat yang mana kita nak minta ampun kepada Allah. Baik. Apabila kita dah minta ampun kepada Allah, Allah sebut dalam Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nampak? Kalau kita dah minta ampun kepada Allah, Allah suka orang yang minta ampun kepada dia, yang bertaubat, dan Allah suka. Jadi apabila Allah suka, dalam Quran Allah sebut qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan apabila kamu mengatakan kamu mencintai aku, maka ikutilah aku dalam semua perkara. Daripada kita bangun, tidur, sehinggalah kita pejam semula, ikut semua perkara, nescaya Allah akan mencintai kita semua. Jadi maksudnya, kita minta ampun, Allah cintakan, Allah suka kepada kita, Allah cinta kepada kita, dan Allah akan memberikan keampunan kepada kita. Itu dia punya cara pandang kita ni, Rabbil firli. Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli. Boleh tak kalau duduk antara dua sujud tu, kita nak baca Rabbil firli saja 3 kali? Boleh, tak ada masalah. Kita baca Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli. Lepas tu kita Allahu Akbar, sujud balik. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, tak ada masalah. Jadi kita bebas untuk membacakan. Ini adalah wirid-wirid ataupun doa-doa yang mana Rasulullah ajarkan. Kalau kita nak baca panjang, boleh. Kalau kita baca pendek, boleh. Rabbil firli. Yang penting, yang pertama ini, Rabbil firli. Wahai Tuhanku, ampunilah aku. Yang pertama. Yang kedua, warhamni. Kan, betul tak? Dan rahmatilah aku. Ini. Warhamni. Dan rahmatilah aku. Ini Allah Maha Rahim. Rahim. Dan kita selalu baca Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah nak rahmat kita, Allah nak berikan kasihan kepada kita. Ya Allah, rahmat Allah ni memang kepada semua hamba-hamba dia. Walaupun Muslim ke non Muslim ke, Allah bagi rahmat kepada semua. Allah kasihankan kepada semua hamba-hamba dia. Itu adalah sifat Allah yang bersifat rahim. Jadi kita minta kepada Allah, rahmatilah kita. Rahmatilah kita. Rahmatilah kita. Warhamni. Warhamni. Rabbil firli tadi yang pertama, ya Allah, ampunkanlah aku. Warhamni, dan rahmatilah aku. Bahasa apa? Rabbil firli, warhamni, wajburni. Yang ni dalam hukum tajwid kita kena baca betul-betul. Kat sini. Wajburni. Ada huruf jim kat situ. Jim tu. Wajburni. Wajburni. Dan cukupkanlah aku, ya Allah. Kenapa kita baca cukupkanlah aku? Yang ni kita nak minta kepada Allah, ya Allah, cukupkanlah aku, ya Allah. Rasa cukup yang segala nikmat yang
rasa syukur. Itu. Kadang ada orang yang dia rasa dia nak mencari je, sehingga kan dia lupa nak bersyukur yang mana nikmat yang Allah berikan kepada dia. Cukupkanlah. Cukupkanlah aku. Wajburni. InsyaAllah rezeki ni semua Allah dah tetapkan. Jangan risau. Tinggal kita untuk cari, berusaha. InsyaAllah rezeki Allah akan tetapkan. Wajburni. Wajburni. Jadi tadi yang pertama, Rabbil firli. Yang kedua, warhamni, dan rahmatilah aku. Wajburni, dan cukupkanlah aku. Wajburni, dan cukupkanlah aku. Wajburni, dan cukupkanlah aku. Wajburni. Baik, seterusnya. Boleh? Seterusnya boleh? Boleh? Wajburni, sambung. Yang keempat, warfa'ni. Warfa'ni, dan angkatlah darjatku. Yang ni penting, tuan-tuan. Yang ni penting. Warfa'ni, kita nak minta Allah angkat darjat kita supaya menjadi orang yang mulia di sisi masyarakat. Sebenarnya orang akan tengok seorang itu ataupun memuliakan seorang itu dengan dua perkara. Yang pertama dengan ilmu, dan yang kedua dengan adab ataupun akhlak. Dua perkara ini penting, ilmu dan akhlak, tak boleh dipisahkan. Jadi apabila seorang tu dia ada ilmu dan ada akhlak, maka seorang tu akan memandang tinggi kepada dia. Tinggilah darjatnya. Sebab itulah saya kagum dengan tuan-tuan dan puan yang ada dekat depan saya ni. Memang konsisten mencari ilmu, kan? Kalau macam saya tak tahulah, kalau umur sama macam tuan-tuan dan puan tak tahu. Masih lagi ada lagi tak sebagainya. Jadi tahniah ucapkan kepada tuan-tuan dan puan yang ada kat sini, yang datang kepada Allah ni. Alhamdulillah. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala untuk angkat darjat kita. Angkat darjat kita. Di sisi masyarakat kita ni, angkat darjat kita. Jadi Allah nak angkat darjat kita macam-macam. Allah bagi kita faham agama dengan elok. Allah bagi kesihatan yang baik. Allah bagi ilmu yang cukup untuk kita faham agama. Allah bagi kesihatan, Allah bagi nikmat kekayaan yang cukup pada kita, maka darjat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara salah satu amalan yang mana kalau kita buat, Allah akan angkat darjat kita. Apa dia? Yang ini memang Allah dah sebut dalam Quran. Dalam surah Al-Isra, kalau saya tak silap. Yang ini saya cek. Siapa tahu? Saya tahu bukan, cuma saya nak cari dalil dia. Okey, dapat. Betul, dalam surah Al-Isra ayat yang ke-79. Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-79. Kalau kita buat perkara ini, nescaya Allah akan meningkatkan kualiti kehidupan kita ke satu kualiti yang lebih baik daripada orang lain. Apa dia? Iaitu a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Maksudnya adalah, dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah sembahyang tahajud padanya sebagai sembahyang tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkitkan dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi ini adalah salah satu rahsia yang mana kalau kita kerjakan di dunia, insya-Allah Allah akan tingkatkan kita rabbuka maqaman mahmuda. Jadi ini adalah salah satu rahsia yang mana kalau kita kerjakan di dunia, insya-Allah Allah akan tingkatkan kita punya darjat di dunia dan di akhirat. Kita dah kerjakanlah solat 5 waktu cukup, komplit, alhamdulillah. Tapi kalau kita tak buat, iaitu solat sunat pada waktu malam, walaupun 2 rakaat, maka kita punya darjat sama je dengan manusia yang lain. Jadi para alim ulama, wali-wali Allah dan orang-orang yang mendekatkan diri, para sahabat dan sebagainya, mereka ini pada waktu malam mereka akan, ini adalah amalannya, mendekatkan diri dengan Allah, iaitu solat malam. Jadi bila dengan solat malam ini, Allah janji dan Allah tingkatkan darjatnya berbanding dengan orang-orang lain.
Jadi ini adalah kunci dia. Rahsia dia. Jadi siapa yang nak darjat dia macam mana, kalau dia bekerja, dia dapat pekerjaan yang baik daripada orang lain. Kalau dia dalam masyarakat, dia adalah lebih tinggi darjat daripada orang lain. Maksudnya apa? Orang memandang tinggi dan orang memandang hormat kepada dia. Jadi dia ada satu amalan yang rahsia dengan Allah, iaitu solat malam. Baik, seterusnya. Yes, ya. Surah Al-Isra ayat yang ke-79. Surah Al-Isra ayat yang ke-79. Al-Isra. Surah Al-Isra ayat yang ke-79. Baik, tadi apa? Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku, warhamni, dan rahmatilah aku, wajburni, dan cukupkanlah aku, warfa'ni, dan angkatlah darjatku. Ni. Warzuqni, dan rezekikanlah aku, dan berikanlah aku rezeki yang baik. Warzuqni, ya Allah. Cantiknya doa ni. Masa kita baca, hujan pula turun, alhamdulillah. Hujan pula turun, alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'an, wa huwa anta khairur rahimin. Amin ya rabbal alamin. Jadi rezeki, kita minta Allah berikan rezeki kepada kita. Baik. Jadi kita minta Allah berikan rezeki kepada kita yang cukup. Jangan Allah berikan ujian kepada kita dengan rezeki. Kita risau tak? Kan ujian ni ada dua. Satu ujian sakit, yang mana kita mudah untuk kembali kepada Allah. Tapi ujian yang kedua ni, ujian bentuk rezeki. Allah bagi banyak rezeki kepada kita. Kita pula lalai. Allahu akbar kabira. Jadi yang tu kita cuba lawan lah. Kita cuba jaga-jaga, insyaAllah. Warzuqni, dan rezekikanlah aku. Islah rezeki macam mana pun. Rezeki ni banyak-banyak bentuk. Rezeki kita mempunyai pasangan yang solehah, yang soleh, anak-anak yang baik, keluarga yang bahagia, mak dan ayah yang sihat, tempat kerja yang baik, kejiranan yang baik. Itu semua rezeki yang Allah bagi. Itu semua rezeki yang Allah berikan. Allah dah susun dah rezeki yang Allah berikan. Warzuqni. Baik, sambung seterusnya. Berikanlah aku hidayah. Apa dia? Wahdini, betul, masya-Allah, sahih. Wahdini, dan berikanlah aku hidayah. Okey, baik. Wahdini, dan berikanlah aku hidayah. Wahdini, dan berikanlah aku hidayah. Wahdini. Wahdini, dan berikanlah aku hidayah. Wahdini, dia minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, berikanlah aku hidayah, supaya kita punya kehidupan kita ni tersusun ataupun ditunjuki oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidayah. Dan seterusnya, apa dia? Dan siapkanlah aku. Wa'afini, masya-Allah, mumtaz. Wa'afini, dan sihatkanlah aku. Ini pun kita minta juga kepada Allah. Kita minta juga kepada Allah Taala. Waktu kita solat, kita minta juga, sihatkanlah, ya Allah. Nikmat sihat ni merupakan antara nikmat yang sangat mahal lah. Sebab orang kata semua benda kita boleh beli, tapi nikmat sihat tu susah nak beli. Contoh, ada orang yang dah sakit, dia dah disahkan penyakit, sakit kronik. Jadi dia kena invest atau kena belanjakan duit begitu banyak untuk nak dapatkan nikmat sihat tu. Jadi berbanding dengan orang yang sihat sekarang ni, tak perlu. Makan jaga, dia berpuasa sunat, banyak makan makanan yang berkhasiat. Dia niat makan tu memang niat untuk nak beribadah kepada Allah. Maka akhirnya Allah berikan nikmat sihat. Nikmat sihat. Jadi kalau kita nak cerita pasal kesihatan ni panjang cerita dia. Jadi tak apa, kita teruskan dulu. Wa'afini, dan ya Allah berikanlah sihat kepadaku. Dan kita doa juga, semoga Allah berikan kita semua kesihatan yang baik. Alhamdulillah, amin. Terusnya, wa'fu anni. Wa'fu anni, dan maafkanlah daku. Dan maafkanlah daku. Wa'fu anni. Wa'fu anni. Dah
Baca dah, wa'fu anni. Ini adalah perkataan yang ke-8 untuk yang kita belajar pada malam ni. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dia 8 semua. Wa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku yang pertama. Yang kedua, rahmatilah aku. Yang ketiga, cukupkanlah aku. Yang keempat, angkatlah darjatku. Yang kelima, rezekikan aku. Yang keenam, berikanlah aku hidayah. Yang ketujuh, dan sihatkanlah aku. Dan yang ke-8, dan maafkanlah aku. Baik, dalam ke-8 benda ni, cuba tengok, ada tak yang lebih kurang dia sama maksud dia? Apa yang lebih kurang maksud dia, lebih kurang sama? Cuba cari. Betul. Betul. Yang ni yang saya letakkan. Rabbighfirli. Rabbighfirli. Wah, besar ni. Betul tak dia seakan-akan sama? Betul tak? Betul kan? Tapi sebenarnya dia ada perbezaan. Sebenarnya dia ada perbezaan. Sebenarnya dia ada perbezaan dengan sini. Dia ada perbezaan dengan sini. Wa'fu ni. Maksudnya lebih kurang sama, tapi sebenarnya dia berbeza. Kalau tengok dalam makna bahasa Melayu, ya Allah, ampunilah aku. Betul tak? Tapi yang kedua, ya Allah, maafkanlah aku. Beza dua ni. Dia perbezaan antara dua ni. Okey, apa beza dia? Ampun yang terlepas, maaf yang akan datang. Okey, tak apa. Semuanya dia try, tak apa. Okey. Maaf yang ringan-ringan. Pelampun perempuan dan apa yang susah. Okey. Boleh je tak? Kita boleh tak? Okey. Jom kita tengok. Apa beza dia? Yang pertama dengan yang kedua. Ini yang pertama ni. Ini yang kedua. Apa beza dia? Berat dengan ringan. Okey. Maksud yang pertama ni adalah dia habis langsung. Allah ampunkan langsung habis. Delete all memory. Semua dosa kita Allah ampunkan. Kalau yang ni masih ada lagi. Masih ada lagi. Dia macam ni lah. Setiap amalan buruk yang kita telah lakukan, yang mana Allah, apabila kita minta ampun kepada Allah, dan Allah ampunkan, tetapi tetap akan ditayangkan kepada masyarakat. Orang tahu, oh, rupanya dia ni rupanya. Oh, kesadaran dia baik. Rupanya begini rupanya. Itu. Malu bila? Padahal Allah dah ampunkan. Sebab ada lagi. Ingat, tetapi berbeza dengan ni. Habis langsung Allah ampunkan semuanya, dan dekat akhir nanti habis langsung. Tak ada dah. Mana yang okey? Ini ke ni? Dua-dua okey. Dua-dua okey. Cuma yang ni kita akan dapat di satu bulan yang khusus wa'fu anni, iaitu di bulan Ramadan sahaja. Sebab itulah dalam Ramadan kita baca Allahumma innaka afu. Ya Allah, Kau adalah suka yang memberi maaf. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka Allah ampunkan semua dosa kita. Ini beza ampun dengan Rabbil Kulli, dengan Allah Ghafur. Allah Maha Pengampun. Itu Allah ampun dosa kita. Tapi ada lagi kaitan. Ampun kan? Tapi Allah Maha Ampu. Allah Maha Pengampun. Habis. Allah maafkan semua dosa kita. Tapi dosa dia dua.
dengan Tuhan, kemudian Allah akan ampunkan semua. Satu lagi dosa dengan manusia. Dosa manusia kita kena jumpa lah, minta maaf. Kalau kita ada hutang, kena bayar dan sebagainya. Yang tu memang kena habiskan dahulu. Tapi kalau dosa dengan Allah, Allah ampunkan semua. Benda takkan berlaku kecuali dalam bulan Ramadan. Sebab itulah dalam bulan Ramadan nanti kita akan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Kenapa dia dinamakan Hari Raya Aidilfitri? Sebab kita kembali dalam keadaan fitrah, seperti mana bayi yang baru lahir. Sebab apa? Dosa kita dah habis lah. Itu yang paling penting sekali dalam bulan Ramadan ni. Kita habis dah dosa kita. Habis dah. Tak ada apa lah. Sebab siang kita puasa, malam ni kita qiyamul-lail, kita baca Quran, kita minta doa, lepas jumpa dengan malam Lailatul Qadar. 1 Syawal habis. Dosa kita semua digugurkan, diampunkan. Sebab Allah tu Maha Ampun. Itu hebatnya. Hebatnya. Sebab itulah kita kena rasa tak sabar nak jumpa Ramadan ni. Sebab kita nak habiskan, kita nak minta ampun kepada Allah. Tapi jangan lupa juga, yang ni pun Allah Maha Pengampun juga. Allah ampun juga dosa kita. Cuma dia ada lagi. Ada ni. Tak hilang lagi. Jadi, moga-moga kita diampunkan oleh Allah Ta'ala dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, baik. Selesai? Boleh faham tak? Hikmah di sebalik apa yang kita baca. Jadi sekarang ni kita nak buat praktikal untuk kita hafal. Kita ingat. Kita ingat rupanya mana-mana dia. Boleh insyaAllah? Kalau istighfar, itu istighfar, kita minta ampun. Kalau yang ini kata dasar dia adalah betul. Kata dasar dia adalah sama. Ghafara. Kataan ghafara. Dan dia boleh jadi istighfar. Boleh jadi juga kita minta ampunan kepada Allah. Betul? Bagus. Okey, ada lagi soalan tanya? Jom kita pergi kepada aplikasi, insya-Allah. Semua dah bersedia dengan aplikasi dia? Kali ni malam ni kita nak tengok siapa yang menang. Kita cuba. Okey, bismillah. Alhamdulillah, selesai. Tenang. Kalau tidak selesai, terima kasih. Okey. Jadi kita tutup tawakuf kelas kita pada malam ni dengan kesedihan kafarah dan surah An-Nas. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa ya. Wallah, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.